Okay, selamat sejahtera murid-murid sekalian. Okey, hari ini kita akan membina ayat. Okey, memindahkan maklumat ataupun membina ayat dengan menggunakan teknik SKOP. Okey, teknik ini cikgu telah ajar sebelum ini. Ada murid yang sudah lupa ataupun ada murid yang masih ingat. Tak mengapa. Untuk kali ini kita akan menulis ataupun membina ayat. Tema dia ialah kekeluargaan. Apa itu kekeluargaan? Aktiviti yang dibuat bersama keluarga. Okey, SKOP. Masih ingat tak SKOP? Okey. Cikgu harap semua orang masih ingat. Tetapi pada hari ini kita akan cuba membuat ulang kaji semula supaya semua murid ingat dan tidak lupa untuk menggunakan teknik ini bagi memudahkan untuk membina ayat. Okey. Kita cuba ulang kaji. Apakah itu SKOP? S itu apa? S itu ialah subjek. Okey, subjek. Apa itu subjek? Subjek ialah pelaku. Dalam sesebuah gambar yang ada gambar orang, orang itu ialah subjek. Subjek itu kalau kita pandai, kita namakan subjek itu sebagai nama. Kata nama khas. Contohnya Ali. Contohnya Kok Seng. Contohnya Belu. Okey. Jika kita tidak mahu menulis nama kepada subjek itu, kita boleh meletakkan betul ataupun menulis seorang budak lelaki. Boleh. Seorang perempuan. Boleh. Okey? Faham? Untuk subjek apakah? Selepas itu apakah? K. K ialah kata kerja. Kata kerja ialah apa yang dibuat oleh subjek. Okey, dalam gambar, dia mestilah pelaku atau subjek itu mestilah melakukan sesuatu. Kata kerja ni ialah subjek melakukan sesuatu. Semua orang pun melakukan sesuatu. Kalau tidur pun melakukan sesuatu. Tidur ialah tidur. Dia sedang tidur. Ali sedang tidur. Tidur itulah kata kerja. Okey. Kalau di Padang banyak orang melakukan kata kerja. Contohnya menendang. Menendang itu ialah kata kerja. Berlari ialah kata kerja. Itu mudah. Apa yang orang buat itu ialah kata kerja. Okey, faham untuk K? Manakala bagi O pula ialah objek. Okey, cikgu bagi contoh satu ayat. Ali menendang. Tanpa objek, kita tidak tahu Ali itu menendang apa. Tapi apabila kita menggunakan objek, kita boleh faham Ali menendang bola. Jika Ali menendang bola, jadi ayat itu lebih dramatis. Ada subjek dan ada predikat. Predikatnya ialah menendang bola. Jadi, sebagai seorang guru, cikgu faham apa yang awak tulis. Dan itu adalah normal bagi satu kejadian ataupun satu situasi. Contohnya, Ali memasak ikan. Masak ikan. Ikan ialah objeknya. Okey? Objek. Okey. O ialah objek. Jadi kalau murid yang lemah, cukup hanya sekadar tulis SKO saja. S ialah subjek, K ialah kata kerja, O ialah objek dan nokta. Jadi kalau murid lemah ataupun murid yang masih lagi tidak mampu menulis dengan ayat yang panjang, hanya mampu menguasai SKO pun sudah mencukupi untuk mendapat markah. Tetapi kalau jika mahu mendapat markah yang lebih baik atau mahu mendapat A dalam satu ujian atau mahu menjadikan ayat itu lebih gramatis ataupun lebih baik, perlulah menggunakan peluasan ayat. Apabila kita menggunakan peluasan ayat, ayat itu lebih panjang dan lebih menarik perhatian guru untuk menyemaknya. Okey, ataupun menarik perhatian pemeriksa untuk menyemaknya. Jadi kita perlulah menggunakan peluasan ayat. Baiklah, bagaimana kita nak meluaskan ayat itu? Apakah cara-caranya? Okey. Untuk memudahkan pemahaman, cikgu meletakkan bagaimanakah caranya kita untuk meluaskan ayat itu. Salah satunya ialah kita bertanya kepada diri kita sendiri dan melihat gambar itu,
Di mana kejadian itu berlaku? Okey, Ali menendang bola di padang. Boleh? Faham? Di mana? Di padang. Okey, adik sedang menangis di dapur. Okey, bagaimana dengan terdesak-desak? Adik sedang menangis di dapur dengan terdesak-desak. Okey, mengapa? Contohnya, Ali sedang memasak ikan kerana dia lapar. Kerana dia lapar. Mengapa? Bila ini boleh pada waktu petang. Tetapi anda kena berhati-hati. Jika dalam gambar itu tidak menunjukkan waktu, anda tidak boleh menulis. Itu adalah satu kesalahan. Okey. Bila ini boleh merujuk kepada, contohnya pada hujung minggu. Contohnya kalau kita lihat gambar orang pergi ke zoo pada musim cuti, di tahun Islam, kebiasaannya musim cuti lah orang pada hujung minggu lah orang pergi ke zoo. Okey, faham? Okey, seterusnya kita menggunakan kaedah sukat. Yang warna merah ini sukat. Apa itu sukat? S ialah supaya. Cikgu bagi contoh ialah, contoh ayatnya ialah Ali sedang memasak ikan supaya dia dapat menjamukan kepada keluarganya. Seterusnya ialah untuk. Ali berjoging di padang. Di mana? Di padang untuk menjaga kesihatan. Itu ialah kita boleh menambahkan ayat apabila menggunakan kaedah sukatnya dengan mudah. Okey, adik sedang menangis di dapur kerana dia lapar. Jadi kita menggunakan sukat ini supaya ayat itu menjadi lebih dramatis, lebih panjang dan lebih menarik perhatian pemeriksa. Jadi awak perlu menggunakan ataupun hafallah MB dan juga sukat ini supaya ayat awak lebih menarik dan lebih panjang ataupun lebih dramatis. Okey, kita tengok pada gambar. Okey, ini adalah gambar suasana di dapur. Okey, semua rumah ada dapur. Okey. Jadi awak pun pernah mengalami aktiviti-aktiviti di dapur ini. Macam biasa awak tahu apa yang perlu buat di dapur, apa yang pernah buat di dapur, anda semua tahu. Sebab di setiap rumah mesti ada dapur. Jarang sekali sebuah rumah tu tak ada dapur. Tak logik. Tak ada dapur di rumah. Okey, bila kita tengok gambar ini, kita tahu, kita faham. Dalam gambar ini ialah sebuah keluarga. Keluarga India. Bagaimana kita tahu keluarga India? Kita dapat tahu seorang nenek ini sedang memakai sari. Okey. Kita tengok ini gambar keluarga India. Okey. Apabila awak melihat gambar ini, kita perlulah membuat sesuatu supaya kita dapat merancang, menulis ayat dengan lebih baik. Okey. Kalian perlulah menanda setiap aktiviti yang sedang berlaku. Cikgu bagi contoh. Okey. Anda bulatkan aktiviti, pelaku dan aktiviti. Bulatkan nombor 1, bulatkan nombor 2, bulatkan nombor 3, bulatkan nombor 4, bulatkan nombor 5, bulatkan nombor 6 dan akhirnya bulatkan nombor 7. Apabila kita dah bulatkan nombor dan bagi nombor pada setiap aktiviti, kita lebih mudah membina ayat dan lebih mudah merancang ayat apa yang hendak ditulis. Apabila kita melihat nombor 1 ini, kita kesan dia, apa yang dia sedang buat. Kita fokus pada nombor 1 ni. Kita menggunakan kaedah SKOP. S, subjek, siapa? Seorang budak perempuan boleh. Tapi lebih mudah, terus kita bagi nama. Anda ingat nama orang kawan-kawan India awak? Okay, cikgu bagi nama dia Devi. Devi biasanya nama orang India lah. Shanti nama orang India. Cikgu bagi nama dia Devi. Devi ini sedang buat apa? Devi. Subjeknya adalah Devi. Kata kerjanya adalah apa? Sedang buat apa tu? Mencuci. Subjeknya ialah, kata kerjanya ialah mencuci. Mencuci apa? Objek dia apa? Mencuci apa? Mencuci pinggan. Okey. Kita fokus nombor 1. Okey. Ini gambar nombor 1. Subjeknya Devi.
Kata kerjanya ialah mencuci. Mencuci apa? Objeknya ialah pinggan. Okey. Untuk membina ayat yang lebih baik atau lebih pragmatis, apa yang cikgu cakap tadi, kita menggunakan kaedah MB, iaitu mana, bagaimana, bila, tu mana? Di dapur. Okey. Sukat, SUKAD, dengan berhati-hati. Jadi bila awak menggunakan kaedah SKOP ini, jadi awak tersusun awak punya ayat. Bila kita baca balik, Devi mencuci pinggan di dapur dengan berhati-hati. Jadi ayat ini sudah menjadi ayat yang baik dan dramatis. Okey, faham? Okey, SKOP itu apa? Awak boleh faham ya? Okey, kita tengok balik. Okey, ini ialah latihan awak pada hari ini. Bina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah. Cikgu akan letakkan latihan ini di Google Classroom. Dan cikgu akan buat latihan. Anda kena bina ayat 5 ayat saja. Walaupun situasi dalam gambar ini adalah 7, tapi anda dikendaki memilih 5 ayat. Okey. Baik, gunakan teknik itu tadi. Bulatkan nombor 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Dan cikgu telah memberikan kata kerja di bawah ini supaya dapat memudahkan awak membina ayat. Mencuci, tadi Devi sudah mencuci. Mengelap, mana mengelap? Adik Devi sedang mengelap pinggan. Menumbuk sambal. Makan, siapa yang makan? Bapa Devi. Menuang apa? Menuang air. Datuk Devi menuang air. Memotong, Nenek Devi sedang memotong sayur. Memasak, Ibu Devi sedang memasak makanan. Okey. Jadi untuk murid yang lemah, cikgu cadangkan gunakanlah ayat ataupun gunakan kaedah SKO saja, subjek, kata kerja, objek. Manakala murid yang pandai ataupun cerdas, bolehlah menggunakan SKOP. Nak baik lagi ayat itu, nak mendapat markah yang lebih baik, anda bolehlah memanjangkan ataupun menggunakan SKOP itu untuk mendapatkan atau menulis ayat yang lebih dramatis. Tetapi perlu diingat, bila menulis ayat, pastikan ejaan betul dan juga pastikan tiada kesalahan tata bahasa. Jangan lupa tulis noktah. Dan kata nama khas mestilah awal kataan itu huruf besar. Jangan lupa semua itu. Okey. Jadi kalau jika anda sudah bersedia, anda semua boleh menulis di Google Classroom ataupun menjawab soalan ini di Google Classroom. Okey. Baiklah. Kalau begitu, selamat mencuba. Okey. Terima kasih.